السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pagi ini kita mau lagi bacaan kitab Talkhis Ahkam al-Janaiz. Kita masuk ke surat 69, tanda-tanda husnul khatimah, kesudahan hidup yang baik. Jadi maknanya setiap orang beriman semua mendambakan saat-saat inilah, saat-saat kematian yang husnul khatimah, mati yang baiklah. Sebab Rasulullah bersabda, al-a'malu bil khawatim. Amalan ni tengok macam mana kesudahan kita lah. Kalau sepanjang masa kita berbuat baik, tapi di akhirnya sebaliknya, maka dikira yang akhir itulah. Ya, amalan, sebab itu kita melakukan segala amalan salih, sebab kita tak tahu bila titik terakhir kita. Ya, ada orang yang sampai 90 tahun dalam keadaan kufur, kemudian 2-3 hari pada umur yang 91 tahun tu kan, Allah beri hidayah kepada dia, dia masuk Islam, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sepanjang 90 tahun dia hidup atas muka bumi dalam keadaan dia menyekutukan Allah Ta'ala. Tiba-tiba di akhir kehidupan dia ditutup dengan keislaman, dan dia mati dalam husnul khatimah. Jadi kita orang yang dah dapat Islam, dah dapat iman, maka kita berdoa sentiasa supaya Allah Ta'ala tetapkan kita di atas Islam dan iman, dan tetapkan hati kita di atas kebaikan, istiqamah dalam amalan salih. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, Tuhan yang memalingkan hati-hati, asarif qalbi ala ta'atika, palingkanlah hatiku dalam keadaan sentiasa mentaatimu. Dan itu juga doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, supaya sentiasa kita melafazkannya setiap kali lepas solat fardu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku atas mentaatimu, atas mensyukurimu, dan atas memperelokkan ibadah terhadapmu. Jadi doa itu kita kena baca sentiasa lah, ya, supaya kita ni sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan titik terakhir kehidupan kita adalah dalam husnul khatimah, yakni kesudahan yang baik. Jadi di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sesungguhnya dia kata pembuat syariat yang maha bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan tanda-tanda jelas sebagai alamat kesudahan yang baik bagi kehidupan seseorang. Jadi mana kita boleh tahu, okey, kita boleh tengok tanda-tanda yang ada pada si mati tadi, mana dia boleh mati dalam keadaan yang baik. Allah Ta'ala telah menetapkannya untuk kita dengan kurniaannya. Maka sesiapa sahaja yang meninggal dunia dengan salah satunya, nescaya itu ialah berita gembira untuknya. Alangkah baiknya berita gembira tersebut. Yang pertama, mati dalam keadaan mengucap syahadah ketika hendak mati, kan? Ataupun ketika nak dibunuh, ataupun ketika nak dihukum gantung, kan? Dia dah maknanya melalui beberapa tahun dalam penjara dan sebagainya, dan dia insaf, dia bertaubat dari segala dosa dia, dan dia dah dihukum dengan hukuman mati. Maknanya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Itu dia antara tanda husnul khatimah. 2 hari lepas tengok video dia hantar budak kanak-kanak Palestin dicekik oleh askar polis Israel tu. Dia sempat mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang umur sekitar dalam 9 tahun 10 tahun dia turun, dia mengucap 2 kali macam tercekik sampai mati kan. Itu dia. Tapi dia mengucap lah.
Pertama dia kanak-kanak kan, tak balik lagi pun. Dan dia mati dalam keadaan mengucap, Masya Allah. Tapi mati syahid lah, dibunuh oleh Israel. Cekik tapi mati. Tengok dalam video dia macam itu hantar. Allah SWT. Baik. Mengucap syahadah ketika anda mati. Jadi kalau kita berziarah orang sakit, kita ingatkan dia dengan, itulah dia istighfar dengan syahadah, mengucap kan, kita kata mengucap. Ataupun katalah la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Ulangi perkataan itu. Terdapat sejumlah hadis berkenaannya yang disebutkan dalam kitab asalnya. Antaranya ialah sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Akhir perkataan la ilaha illallah, meninggal, dia pasti akan masuk syurga. Sebab masa tu mana ada orang nak paksa dia kita nak mengucap dah. Jadi mengucap dalam keadaan kerelaan lah. Sebab tu kita kalau ada kawan-kawan yang non-Muslim tadi, kita pergi jumpa dia, kita pergi ziarah dia, kita ajak dia pada Islam. Mana tahu dengan sebab kita tadi dia akan masuk Islam. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, li yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah beri petunjuk kepada seorang itu melalui kamu lebih baik daripada kamu memiliki unta-unta merah. Jadi kamu kaya raya jutawan lah, unta-unta merah ni mahal kan? Unta yang spesial lah, harga dia pun mahal. Jadi maknanya lebih baik daripada kamu memiliki unta-unta merah. Seorang dapat petunjuk. Kita cuba renung tengoklah berapa orang dah kita Islam kan, sekadar setakat umur kita yang hari ni kan. Berapa orang yang kita dah sampaikan Islam. Kita tak Islamkan dia, tapi kita sampaikan kepadanya Islam. Tapi kalau ada keuntungan kita, maknanya di situ Allah akan beri petunjuklah kepada dia. Tapi ada tak usaha kita untuk sampaikan Islam kepada kawan-kawan kita yang bukan Muslim tadi? Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, usaha lah. Guna macam-macam kaedah, WhatsApp lah, apalah kan, hadiah lah, hadiah buku-buku ke apa ke. Jadi sekurang-kurangnya mana sampai. Saya teringat ada seorang, saya dengar dalam ni lah, ceramah, ada syekh bagi ceramah tu. Dia kata ada seorang peninju cerita lama ni, dia daripada Jerman. Dia datang ke Dubai ke mana orang tak ingat lah. Jadi peminat-peminat datang lah bagi hadiah tu, hadiah ni. Tiba-tiba ada satu perempuan pakai niqab, pakai purdah, bagi dekat dia satu bungkusan lah, bungkusan hadiah. Tak dia ambil lah semua hadiah-hadiah yang bagi dia tadi kan. Ceritanya dia balik tempat dia di Jerman sana, dia simpan di tingkat atas di bilik yang disimpan hadiah-hadiah. Dia selepas 20 tahun dia tak rasa nak cek-cek semua apa hadiah banyak orang bagi tadi kan. Dia buka satu-satu kan, dia buka Al-Quran. Al-Quran terjemah dalam bahasa Jerman lah. Tengok dia buka-buka betul tentang surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dia baca tengok, Qul huwallahu ahad. Ayat tauhid kan. Jadi dia nak lebih penjelasan, dia pergi ke pusat Islam lah. Tempat orang ni lah, mengajar Islam. Dia tanya sini. Maka dia orang cerita-cerita, maka dia masuk Islam masa tu juga. Dia masuk Islam waktu tu juga. Jadi maknanya yang perempuan tadi bagi hadiah tu dah 20 tahun dah, perempuan tu tak tahu dah. Dia ni masuk Islam kan tak masuk Islam tak tahu dah. Tapi dia bagi hadiah Quran. Jadi mana ceritanya Allah nak bagi hidayah pada seorang tu tak semestinya hari ni. Mungkin setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, ataupun dekat-dekat dia nak mati dia dapat hidayah, kita tak tahu. Jadi kita hanya berusaha je lah, sekurang-kurangnya bagi hadiah. Macam perempuan tadi kan, dia bagi hadiah Quran. Maknanya mungkin dia berdoa, Allah Ta'ala makbul doa dia kalau tu masuk Islam. Bila dia masuk Islam, bukan dekat situ saja. Kan? Dia buka satu meja kan, kat tempat pasaraya ke apa ke. Jadi orang peminat dia akan ambil dia punya autograf, dia akan bagi buku-buku kutaibat ni, buku-buku kecil dia, buku poket ni, cerita tentang Islam. Dia dakwah pula orang kepada Islam. Masya Allah. Ni apa yang saya dengar dalam ni lah, dalam ceramah tadi dalam bahasa Arab cerita dalam. Baik. Kita tak tahu kan macam mana Allah nak bagi hidayah la ilaha illallah kepada seseorang itu.
Bukan kerana dia amat jahat dan sebagainya. Satu masa sebelum dia mati, Allah bagi hidayah dekat dia masuk Islam. Sebab tu kita tengok sebagai orang yang bertatu penuh kat badan dia kan. Sampai ke muka dia tatu, tapi pergi buat umrah, pakai kain ihram. Masuk Islam. Hidayah Tuhan kan. Kemudian yang keduanya mati dengan keadaan berpeluh di dahi. Berdasarkan hadis Buraidah bin Al-Khusayb radhiyallahu anhu. Saya baca terjemahanlah cepat sikit kita, ya. Kalau baca yang teks Arab dia terjemah pula jadi makan 2 masa. Seminit 2 minit. Baik. Jadi saudara sebab tu dia Khurasan, dia pergi menziarahi saudaranya yang sedang sakit. Lalu dia dapati saudaranya meninggal dunia dalam keadaan dahinya berpeluh. Dia tengok waktu meninggal dunia dahi berpeluh. Lalu dia pun berkata, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin adalah dengan berpeluh di dahi. Mautul mukmin bi'araqil jabin. Kalau tengok orang tu berpeluh dahi dia kan, dia meninggal, masya-Allah. Ya, absyirlah, berita baik. Kemudian yang ketiganya, husnul khatimah, mati pada malam Jumaat atau siangnya. Masya-Allah. Hari Jumaat, malam Jumaat ataupun besoknya, itulah siang hari Jumaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim, tidak ada seorang muslim pun, bukan orang kafir lah, orang muslim, ya, mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, melainkan Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada fitnah kubur. Yani azab kubur lah, selamat dia daripada azab kubur. Kemudian yang keempat, mati syahid di medan perang. Firman Allah Ta'ala, ini Allah sebut dalam Quran lah, dalam surah Al-Imran ayat 169 hingga 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Maksudnya, dan janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka, lagi dikurniakan rezeki. Maka bersukacita dengan kurniaan Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat daripada Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Ini dia. Kan jihad peperangan sekarang ni kita kata, kalau di Palestin sana, itulah dia, mereka sedang berjihad lah. Dan mereka itu fardu ain bagi mereka untuk defend bagi mereka. Tiba-tiba mereka mati kan. Kita tengok dalam video tu orang tersebut. Dia kata dalam 2-3 hari ni kan bau wangi kan. Jadi itu satu karamah lah, kemuliaan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita kan. Supaya inilah dia kematian terbaik. Kan? Tak nak mati, mati juga. Cumanya kita di negara-negara luar tak boleh nak pergi dah, sebab tak ada arahan daripada kerajaan atau pemerintah. Kalau bila pemerintah memerintahkan, mengarahkan, barulah kena ada pergerakan. Kalau pemerintah tidak bagi apa-apa maknanya arahan, maka kita, itulah kadang kita mendoakan ataupun kita
laksanakan yang terbaik yang kita boleh lakukan lah. Yang terbaiknya doa. Kalau kita ada kemampuan, kita salurkan segala bantuan yang kita dapat, salurkanlah kepada saudara-saudara kita di sana. Kan, al-mu'min kal jasadil wahid. Kan, orang-orang beriman innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman ini bersaudara. Dan al-mu'min, kan, orang dengan orang-orang beriman yang lain kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bil humma was-sahar, kama qala Rasulullah. Kalau sakit satu anggota, seluruh tubuh kita tak boleh tidur lena kan. Jadi gitulah keadaan orang-orang beriman. Jadi kita bantulah apa yang kita boleh buat tadi. Tersentuhlah apa yang dilakukan oleh bekas mufti kita kan, Datuk Zulkifli. Dia gadaikan jam hadiah daripada Raja Saudi itu kan, yang mana hasil tu diinfakkan kepada saudara kita di Palestin. Kan, dia tutup dia punya bidaan tu sampai 95,000 lah kan. Ya. Jadi maknanya hasil tu diinfakkan. Jadi kita buat apa yang kita mampu buat lah. Walaupun RM1, RM10 kita mampu buat, kita bagilah. Jangan fikir kata sampai ke tidak kan. Kita tahu ada pihak yang berautoriti, yang mereka tadi kita siqah dengan pihak tu, kita bagilah melalui mereka kan. Jadi kalau mereka nak ambil 30% ke berapa peratus ke, itu urusan mereka lah sebenarnya. Ya, macam-macam kan. Tambangnya, apanya, usaha mereka, kerja mereka tadi kan, makan minumnya, 30% buat ambil, tak apalah, ambil je lah. Kalau RM10, RM7 lagi kita infakkan kan. RM3 dia guna untuk makan nasi lemak dan sebagainya. Tak kisahlah, kita bagi je. Kalau fikir macam tu, bila kita nak bagi? Pakai tak lah. Itu. Jadi nak bersedekah ni jangan berkira sangat lah. Melainkan kita tahu tak sampai terus kan, memang tak sampai langsung, itu kita tak bagilah. Kemudian hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisyahid, hadis kita baca dah banyak-banyak kan, makna dah bilang lisyahid 'inda Allah 6 khisal. Bagi untuk orang yang mati syahid ada 6 perkara lah. Allah bagi dekat depa 6 keistimewaan. Yang pertama ni diampunkan baginya pada percikan pertama darahnya. Titisan pertama tu kan, itu dah diampunkan segala dosa dia lah. Kecuali hutang lah. Hutang dia maknanya itu satu masalah tu kan. Dia kena wasiatkan dulu hutang dia lah supaya dibayar daripada harta dia kan. Macam Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia kata dekat anaknya, dia kata ya bunayya, dia kata inni ara al-yawma la yuqtalu ahadun illa zaliman aw mazluman. Dia kata ayah rasa hari ini tidak ada orang yang akan dibunuh melainkan dalam keadaan dia itu zalim ataupun dizalimi. Pada perang Jamal, wa inni ara an uqtalu mazluman, dan ayah rasa ayah akan dibunuh secara zalim. Apabila ayah dibunuh, kau ambillah segala harta, tengoklah segala harta ayah yang ada ni, kan? Kau jual lah, bayar hutang. Banyak hutang dia berjuta-juta. Kenapa dia berhutang? Dia berhutang sebab orang suka titip amanah dekat dia. Bila orang nak pergi mana-mana, orang titip amanah dekat dia. Kan? Ni aku nak pergi sini, tolong letakkan barang-barang aku, emas ke apa dekat kamu. Jadi Zubair kata tak, salaf. Dia kata salaf ni maksud dia aku guna dulu. Kan? Kalau kamu simpan kat aku, takut benda tu rosak hilang. Tapi bila kamu letak, aku guna dulu, nanti bila kamu nak, aku akan bayar lah. Dia panggil salaf, salafan. Ya? Jadi mak dia wasiatkan. Jadi maknanya berjuta. Tengoklah hadis Rasulullah yang cerita kan, berjuta hutang dia banyak. Dia pesan kat anak, dan dia harta dia pun banyak lima. Rumah dia merata tepat sebab mujahidin kan. Dia mujahid yang dapat ghanimah harta rampasan perang tu, dibagi-bagi kan. Tanah di sana, sini tanah dia, dibayar. Akhirnya dia kata kalau tak cukup, minta tolong pada tuan ayah. Alhamdulillah kata, siapa tuan ayah? Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup minta pada Allah. Ya. Jadi maknanya tak apalah.
balik bila ayah dia mati terbunuh, ayah dia dibunuh lah. Abdullah Az-Zubair dibunuh kan. Dibunuh curi lah. Tikam curi macam tu lah. Kalau depan orang tak main lawan dengan dia sebab dia orang gagah. Ya. Jadi itulah, maka dibayar segala hutang ayah dia sebab ayah dia wasiatkan untuk bayar hutang. Matilah. Jadi bila kita hutang, kita kena niat nak bayar cepat-cepat lah. Kan? Risau kita. Dan kita kena pesan wasiat lah. Dan kena bayar hutang habis semua lah. Walaupun habis harta kita, tak ada nak difaraikan lagi dah. Bayar hutang tu. Jadi yang pertama, diampunkan baginya pada percikan pertama darahnya. Diperlihatkan tempat duduknya di syurga. Masya Allah. Ya? Tempat duduk dalam syurga ditunjukkan pada dia. Masa tu lah, masa awal-awal kematian dia. Dipelihara daripada azab kubur. Sebab roh orang mati syahid ni masuk dalam syurga. Roh dia apa? Jasad dia di dunia. Dia amankan daripada ketakutan yang paling dahsyat pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni manusia semua dalam keadaan ketakutan. Kan? Yaumul faz'il akbar. Takut sungguh. Kan? Risau sungguh. Risau lah macam mana kita ni kan. Nampak syurga, nampak neraka. Tidak. Allah kata wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Syurga didekatkan kepada orang-orang bertakwa, tidak jauh. Kan? Neraka pun, mana Nabi kata pada hari itu diseret neraka Jahannam kan, ke mahsyar, ke hari kiamat diseret oleh 70 dan dia neraka tadi dia memiliki 70,000 tempat tarik. Ada tempat tarik 70,000 tempat tarik diseret mari. Setiap tempat tarik itu diseret oleh 70,000 malaikat pula. Seret neraka tadi. Ya, dibawa mari. Maka manusia tengoklah neraka tu. Takut yang teramat lah. Dipakaikan dengan perhiasan keimanan. Dikahwinkan dengan bidadari yang bermata jelita. Dalam tu hadis sebut macam tu lah. Dan diberi syafaat kepada 70 orang daripada kalangan kaum kerabatnya. Maksud dia, kalau dia mati syahid, dia boleh bagi syafaat 70 orang daripada adik-beradik dia, kerabat dia. Tak kisahlah sepupu ke apakah yang ada talian darah dengan dia. 70 orang dia boleh bagi syafaat. Masya Allah. Yang kelima, orang yang meninggal dunia ketika keluar berperang di jalan Allah, dalam perjalanan pergi berperang, tapi tak berperang lagi, dalam perjalanan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, makna dia, siapa orang yang mati syahid menurut kamu semua? Mereka menjawab, ya Rasulullah, sesiapa yang dibunuh pada jalan Allah maka itulah syahid. Baginda berkata, kalau begitu amat sedikit bilangan orang yang mati syahid dalam kalangan umatku. Kalau macam tu, mereka berkata, jadi siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda bersabda, sesiapa yang dibunuh pada jalan Allah dia syahid. Sesiapa yang mati pada jalan Allah dia syahid. Jadi kita ni jalan Allah lah. Bisa pilihlah lah. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu maksudnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati, insya-Allah mati syahid, tapi kena mandi, kena kafan, kena solat ala jenazah tadi. Ya. Sebab tu kita peruntukkan niat kita. Bisa pilihlah di jalan Allah. Sesiapa yang mati pada jalan Allah, ini jalan Allah. Apa saja kan? Dia sebab jihad ni tak sebenarnya dengan jihad mata pedang. Tapi itu yang paling utama. Tapi di sana ada jihad dengan lisan, dan jihad dengan al-qalam, dengan pen, kan? Dijawab tomahan-tomahan orang-orang kufar atau terhadap Islam. Dia berjihad, menyampaikan agama, berjihad dengan lisan. Macam Kenaik tu buat tu kan. Betul Kenaik buat, dia jihad dengan lisan dia. Jihad. Jadi kita pun berjihad lah, keluar dari rumah kita, jumpa jam dan sebagainya. Kan? InsyaAllah lah, ada pahala masing-masing, ada pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan mudah masuk syurga ni kan. Tidak mudah melainkan untuk sesiapa yang Allah permudahkan untuk dia. Dia mudah. Tapi tidak mudah melainkan bagi orang yang Allah permudahkan untuk dia.
Kemudian sesiapa yang mati akibat ta'un, dia syahid. Sesiapa yang mati akibat penyakit dalam perut, syahid. Kan? Gastrik ke, appendix ke, kanser usus ke, radang paru-paru ke, apa lagi? Kan? Ini semua mati syahid. Ta'un ni sini penyakit macam, dia penyakit yang berjangkit lah, berjangkit. Dia macam, dia bila kena tadi dia macam berbiji-biji, dia jadi apa, badan-badan jadi penuh dengan biji, pecah dia punya biji tu kan. Dia merebak seluruh badan lah. Dia boleh bawa kematian lah. Ta'un dia bawa kematian. Dia asal ta'un ni azab yang Allah turunkan kepada satu kaum, kan? Dan dia merupakan siksaan azab untuk orang kafir lah. Dan dia merupakan syahadah untuk orang beriman lah, kan? Maksudnya pembersihan, kan? Macam tu lah, tapi teruk lagi lah. Dia berjangkit, dia boleh membawa maut lah. Cepat, kematian dia cepat. Sebab tu di zaman Umar radhiyallahu anhu berlaku penyebaran wabak ta'un ni kan di Jordan, kan? Dia panggil ta'un Amwas. Jadi maknanya Umar datang daripada Madinah nak pergi ke masuk ke Jordan tu lah, Syam. Sampai di sana, sebelum masuk dia orang beritahu jangan masuk sebab penyakit dia tengah berleluasa. Sahabat-sahabat ramai yang mati. Muaz bin Jabal mati di situ, Abu Ubaidah bin Jarrah mati di situ. Ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu yang meninggal di sana dengan sebab ta'un. Ya. Jadi maka Umar bila situ maknanya orang kata jangan masuk. Jadi bila orang jangan masuk, ta'un sedang merebak, maka dia nak balik ke Madinah lah. Maka ada sahabat kata, atafiru min qadarillah, engkau nak lari daripada takdir Allah? Umar jawab, nafiru min qadarillah ila qadarillah, kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Kemudian ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, dia sebut, saya hadis di sini ada kot. Jadi maknanya dia kata, dekat aku ada hadis Nabi SAW kata, apabila kamu dengar ta'un di satu tempat, maka jangan kamu masuk. Kalau kamu di situ, maka jangan kamu keluar. Itu kan, itu kesimpulan dia lah. Tapi ta'un lagi teruk. Ta'un lagi teruk bila COVID-19 lah. COVID-19 pun penyakit yang merebak juga. Tapi insya-Allah kalau orang yang mati kena COVID tu, insya-Allah mati syahid juga lah. Ya, yang kena COVID tu kan, ada penyakit dalaman juga kan. Dia serang kita, paru-paru kita apa semua. Ada sahabat-sahabat kita yang meninggal, ditidurkan, meninggal. Ada sahabat yang tidurkan tak meninggal boleh juga. Ya. Jadi sampai masa masing-masing kan. Ada seorang Haji Muzni, siapa kena Haji Muzni? Apa nama Al-Lidah? Dia kenal Haji Muzni kan? Saya pun tak tahu dia dah ditidurkan, dah lama tu baru tahu. Itulah dia. Jadi Nabi kata at-ta'un syahadah li kulli muslim lah. Mati ta'un tu adalah mati syahid bagi setiap orang Islam. Kemudian yang ketujuh, mati akibat penyakit dalam perut lah. Dalil telah disebutkan sebentar tadi. Sakit dalam perut, tak kisah sakit apa pun. Kan? Ke-8 dan ke-9, orang yang mati lemas dan mati di bawah runtuhan. Kembali. Mati lemas, mati syahid. Kan dikaitkan mati kemalangan pun insya-Allah mati syahid juga. Presiden kan. Mati di bawah runtuhan. Macam sekarang lah kan di Gaza, ramai orang Islam yang mati kan, kanak-kanak, orang tua, ya, mati di bawah runtuhan. Berapa ribu? 10,000 orang lah. 10,000 orang dah mati dah. Ni hebat dalam sejarah tadi kan. Sebab dulu nak bunuh orang pakai tombak, pakai panah kan, pakai pedang, lama lah sikit ambil masa tu. Macam pembantaian terhadap orang Islam di mana, di Andalus dulu kan. Habis dia bunuh total. Kemudian kalau yang akhir-akhir ni di Bosnia, semua pakai senjata kan. Pakai senjata api ni cepat sikit, maknanya boleh bunuh ramai. Kalau pakai pedang, tombak, panah ni lambat dah sikit. Makan masa kalau 10 ribu orang tu mungkin makan masa
Kat sebulan pun lah. Tapi ini upah hari ya. Kan 10,000 tu tak keluar nuklear lagi. Dia hantar nuklear habis semua. Matilah insya-Allah. Mati syahid lah kalau orang beriman. Bukan dekat orang Islam kena, orang Kristian pun kena, gereja pun kena bom. Semalam tengok apa nama ekstremis Hindu minta dekat Israel nak pergi duduk di sana nak bunuh orang Islam. Tengok dah. Geng ekstremis Hindu di India sana. Dia pun minta dekat Israel nak pergi sana, nak bunuh orang Islam di sana. Di India dia dah puas lah bunuh orang Islam. Dia kata ini pokok ekstremis Hindu ni kan. Tak tahu lah dia pun. Dia pun ingat Israel suka kat mereka. Israel tak suka kepada mana-mana bangsa. Lain pada bangsa Yahudi dia pun tak suka. Semua haiwan mesti dia pun goyim, Kristian ke apa ke, nak jadi hamba dia boleh, nak jadi kawan dia tak nak. Itulah. Tapi perempuan ni bodoh kan. Memang bodoh lah. Nak minta izin nak duduk di Israel, nak tolong bantu bunuh orang Islam. Saya dalam. Baik, ke-10-nya kan dalil dia Nabi kita asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid ada 5, orang yang mati ditimpa ta'un, mati akibat penyakit dalam perut, mati lemas, mati di bawah lutut, dan orang yang syahid di jalan Allah, sama dengan dalil sebelumnya. Yang ke-10, perempuan mati dalam nifas, mati bersalin, ya. Maksudnya dia perdarahan ke apa, dia meninggal, mati syahid juga. Dalilnya adalah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, makna dia bahawa Rasulullah SAW menziarahi Abdullah bin Rawahah. Ubadah berkata dia tidak meninggalkan tempat tidurnya. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kamu siapakah yang mati syahid di kalangan umatku? Mereka menjawab, orang Muslim yang mati dibunuh. Baginda bersabda, jika begitu sedikit umatku yang mati syahid. Baginda menyambung, orang Muslim yang mati dibunuh dia syahid. Orang yang mati ditimpa ta'un juga syahid. Perempuan yang mati dalam keadaan mengandung juga syahid. Anaknya akan menarik ibunya dengan tali pusatnya ke dalam syurga. Masya Allah. Tapi kita kena ingat, anak dia, baby dia tu tak jadi baby dah. Semua jadi dewasa lah. Sebab masuk syurga, mana ada masuk syurga, semua sebaya. Mak sebaya dengan anak, nenek sebaya dengan cucu, sebaya semua. Macam mana nak kenal nenek? Tak tahulah, adalah kaedah Tuhan bagi kita yang kita boleh kenal kan. Di dunia ni pun kita boleh cari apa, dia punya jejak kasih 40 tahun, 50 tahun pisah boleh jumpa lagi kan. Di akhirat adalah kaedah dia, kita tak tahu jalan tapi akan berjumpa lah. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatuhum, ya. Jadi orang yang beriman dan diikuti oleh zuriat mereka dan keimanan, kami akan temukan mereka dengan zuriat mereka. Dengan Nabi Adam pun kita jumpa alaihi salam. Tambah dengan orang yang selepasnya yang kita kenal kan. Masya-Allah, kita kenal. Sehingga dalam syurga nanti kita akan cari-cari kawan-kawan kita yang tak nampak mana ni. Tak jumpa kan. Jadi kita tanya Tuhan, ya Allah, kan dulu ada kawan-kawan kami yang solat sekali dengan kami, berjihad sekali dengan kami, tak jumpa dia kok. Allah kata cari dalam mereka, cari. Keluarkan siapa yang ada sebesar zarah iman dalam hati dia. Keluarkan daripada mereka. Ini syafaat orang beriman untuk orang beriman. Jadi kawan-kawan kita boleh beri syafaat untuk kita, dan kita boleh bagi syafaat untuk kawan-kawan kita. Ya, bagaimana dengan suami kita? Begitu juga. Bagaimana dengan isteri kita? Orang yang dekat dengan kita kan, tiba-tiba salah seorang kita tak jumpa. Carilah, keluarkan. Itu. Jadi kita berdoa lah supaya kita semua masuk syurga, janganlah masuk neraka. Tak apalah masuk neraka sekejap jadi Israel. Yahudi kata, kami tidak akan masuk syurga melainkan hanya 2 hari ataupun sehari saja. Lepas tu siapa masuk? Lepas tu kamu semua lah masuk. Kami keluar, manusia semua yang akan ganti kami. Dia pun mengaku dia akan masuk neraka. Jadi tapi lepas tu kami akan keluar
Manusia lain akan ganti kami lah dalam mu'akal tadi. Itu kepercayaan dia, Pak. Sebab tu dia ni boleh buat apa saja dia nak buat atas muka bumi ni lah. Sebab dia kata masuk akal juga, tapi sekejap. Allah suruh Nabi kata kalau macam tu mintalah mati. Tapi yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alf sanah. Seseorang daripada pokok Yahudi ni mereka suka kalau dapat diberi umur 1000 tahun. Kalau dapat takut mati. Kemudian yang ke-11 dan ke-12, orang yang mati terbakar dan mati akibat penyakit barah berselaput bahagian dalam tulang rusuk. Maksudnya kanser lah ni. Tak kisahlah apa pun. Sakit dalaman. Terdapat sejumlah hadis berkenaan ini. Yang paling masyhur ialah hadis daripada Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu secara marfu'. Makna dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mati syahid ada 7. Selain yang terbunuh di jalan Allah. Mati sebab ta'un dikira syahid, mati lemas dikira syahid, mati kerana penyakit radang berselaput bahagian dalam tulang rusuk dikira syahid, mati akibat penyakit di dalam perut dikira syahid, mati terbakar juga dikira syahid. Kan orang mati terbakar ni kan sakit. Api ni sakit daripada pisau. Luka dengan api kan. Kita kena api 2-3 jam rasa pedih ni kan, pedih. Tapi kalau kena pisau sekejap ya. Lepas kena pisau tu okey lah kan. Jadi kalau api ni dia pedih dia lama. Beri tunjuk rasa sakit dia api ni. Mati di bawah runtuhan juga syahid. Dan perempuan mengandung yang mati juga syahid. Kemudian yang ke-13, mati akibat penyakit batuk kering. Penyakit TB ya, batuk kering. Juga syahid. Sabda Nabi SAW yang maksudnya orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Perempuan yang mati semasa turun darah nifas juga adalah syahid. Mati terbakar juga syahid. Mati lemas juga syahid. Mati akibat batuk kering juga syahid. Dan mati akibat penyakit dalam perut juga syahid. Mati-mati ni semua dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan lah. Kecuali mati perang tu kan, mati terbunuh. Yang ke-14, mati kerana mempertahankan harta yang hendak dirampas. Jadi pokok di setelah ni kita jadikan Gaza tu sebagai contoh. Semua contoh lah. Sebab semua ada pada mereka ni kan? Mati mempertahankan rumah dia daripada dirampas kan. Harta benar dia. Dia tak nak serah kan, tak nak bagi. Dibunuh dia, mati syahid. Sabda Nabi SAW, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya maka dia syahid. Orang nak samun kereta kita lawan kan, pukul kita mati, syahid. Tapi kalau orang nak ambil kereta kita tak bayar, tu bagi yang kan. Kereta tak bayar 3 bulan orang nak tarik, jangan pertahankan, salah kita kan. Tiba-tiba dia pukul kita mati, tak jaya lah. Tu hak dia. Dia bertugas bekerja kan. Jadi bagi-bagi lah. Kalau tak mampu bayar, berilah. Lain pula kan. Jadi dalam riwayat lain, man urida ma'luhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahidun. Sesiapa yang hartanya hendak dirampas tanpa hak dan dia melawan lalu dia dibunuh, maka dia mati syahid. Macam perampok yang masuk rumah kan, la qadarullah lah, tidak jauh lah kan. Jadi dilawan. Kalau tak lawan pun dia dipukul mati kan, syahid. Ke-15 dan ke-16, mati pada jalan mempertahankan agama dan diri. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Maksud dia, sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya maka dia syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya maka dia syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya maka dia syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan nyawanya maka dia juga syahid. Mati syahid. Habis itu kalau mati di atas pentas main main boxing apa benda tu yang apa pukul-pukul budak-budak tu kan. Kalau mati tu mati kata. Kan?
masuk main boxing atas tu kan, dapat hadiah apa semua, mana dapat hadiah kan, ada orang main judi pula dengan dia. Jadi dia pun mati kena pukul, tersilap pukul apa, mati kata dia berdosa pula, sul khatimah, betul apa, buka aurat satu kena betul dah. Ustaz, kalau perempuan nak diperkosa, Dia lawan. terjun bunuh diri daripada nak diperkosa. Maknanya jangan terjun bunuh diri, dia lawan. Sampai dia lawan, jangan biarkan bunuh diri. Okey, dia lawan sampai dia dibunuh. Dia bunuh diri, dia berdosa bunuh diri pula. Dilarang kita bunuh diri kita, tak boleh. Lawan sampai kita kena bunuh. Kan? Dia kalau dia maknanya dia orang perkosa dia lawan, dia bunuh dia tak salah. Dia bunuh dia mati syahid. Kenapa dia nak bunuh diri dia? Ini salah. Tak boleh fikir pendek macam tu. Dia kena lawan. Pandai silat ke tak pandai silat ke, dia lawan. Jadi pandai-pandai lah kan. Ada pisau perang ke, dia bunuh lah. Tapi tiba-tiba dia mati syahid lah. Itu. Jangan dia bunuh diri. Ataupun orang yang dipaksa untuk berzina, kan, orang letak pistol dekat dia, macam mana? Kan, kemudian tidak, aku tembak. Tembak lah. Jangan dia berzina. Dia biarlah dia tembak dia. Gitu. Mati syahid. Sebab dia mempertahankan harga diri dia lah, maruah dia. Tapi kalau disuruh murtad, kafir. Engkau murtad, tu aku tembak. Murtad lah. Kan dia. Disuruh murtad kan. Murtad maksudnya di lidah je, hati tidak. Suruh sujud pada berhala, tidak, aku tembak kepala kau. Dia pun sujud pada berhala tu, walaupun hati dia tak redha. Dia tak jadi kafir pun. Macam orang dipaksa suruh ceraikan isteri dia lah. Ceraikan isteri mu, dia tak, aku tembak kepala mu. Dia pun talak 1000. So berapa talak nak? Berapa talak nak? 1000 talak. 1000 tak jatuh talak pun. Sebab dia dipaksa. Itu cerita dia. Baik. Kemudian yang ke-17, mati semasa berjaga dan mengawasi musuh di jalan Allah di sempadan. Terdapat 2 hadis berkenaannya. Salah satunya adalah sabda Nabi SAW yang maksudnya berjaga dan mengawasi musuh di jalan Allah di sempadan selama sehari semalam adalah lebih baik daripada puasa dan qiyam selama sebulan. Masya Allah. Jika dia mati, pahala amalannya yang dia dahulu biasa amalkan akan berterusan mengalir kepadanya. Masya Allah. Walaupun dia mati, pahala dia buat kan akan berterusan. Dan rezekinya juga turut berterusan dialirkan kepadanya, dan dia akan selamat daripada soalan mungkar dan nakir dalam kubur. Itu dia. Maknanya orang ni selamat daripada mungkar nakir lah. Wa amina al-fattan. Al-fattan ni yang tanya soalan dengan bengis-bengis dan kasar. Kan? Dengar suara dia pun kita takut dah, gemetar. Tapi apa ni, orang ni selamat daripada soalan mungkar dan nakir. Yang ke-18, mati di atas amalan soleh. Amalan soleh ni banyak sangat lah, tak terhitung sebenarnya. Kan? Orang nak pergi kerja, cari rezeki yang halal, aksiden, motor, meninggal, matilah amalan soleh dah tu. Kerja shift malam, balik pagi mengantuk, langgar kereta, jatuh, mati. Matilah amalan soleh. Tapi syarat maksud dia orang yang soleh juga lah, sembahyang jaga lah, solat jaga apa semua kan. Dia tidak melakukan perkara yang membatalkan iman dia. Dia kerja kan, ramai orang meninggal aksiden ke mana-mana. Balik kerja, mati. Mencari rezeki yang halal. Itu maknanya amalan soleh lah. Jadi banyak sangatlah amalan soleh ni, tak terhitung sebenarnya. Pergi belajar, mati tengah belajar, mati tengah baca Quran, mati sedang solat, mati dalam dalam menasihati,
Tengok 2-3 bulan lepas ada seorang profesor yang meninggal kan, Pak Shah Alam tu meninggal tengah kuliah subuh. Kan? Mati dalam amalan soleh. Jadi kita kata insya-Allah lah, sebab kita tak tahu yang dalaman macam mana kan. Yang zahirnya kan, insya-Allah semoga Allah Taala terimalah amalan kebaikan dia. Kita tengok yang zahir, kita hukum yang zahir lah. Allah Taala yang mengetahui yang batin, yang dalaman ni. Ini dia. Kemudian Kamu tadi ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, maksudnya sesiapa yang menuturkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah dan kehidupannya diakhiri dengan ucapan itu, nescaya dia masuk syurga. Siapa yang berpuasa 1 hari kerana mengharapkan wajah Allah dan kemudiannya diakhiri dengan amalan itu, matilah keadaan puasa pula tu, nescaya dia masuk syurga. Siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah kerana mengharapkan wajah Allah dan kehidupannya diakhiri dengan amalan itu, nescaya dia masuk syurga. Di bawah ada poin yang menarik lah, kan footnote yang bawah tu kan, yang 79 tu bawah tu, Syekh Al-Albani rahimahullah, tuan punya kitab ni lah ya, kitab ni, dia kata pada kesempatan ini saya sebutkan di sini bahawa abang kandung saya yang bernama Muhammad Naji Abu Ahmad meninggal dunia semasa menunaikan ibadah haji pada tahun lepas, 1401 Hijrah. Sekarang 1445 Hijrah, 44 tahun yang lalu. Ya. Lama ni. Dia meninggal dunia di atas amalan soleh, insya-Allah. Kita kata insya-Allah lah. Tadi kan kawan kita mati umrah kan, mati kan yang untuk keren tu kan, mati lepas tu yang dalam terowong tu 80-an tu kan, terowong Masim tu kan, ramai mati. Orang kampung saya pun ada juga mati, suami isteri lah. Kalau lalu saya tengok rumah dia apa, bukan kampung saya lah, kampung sebelah kan, oh ni orang ni mati, rumah dia jadi macam tu lah, besar 20 tahun lah. Baik, di tempat lontar jamrah pada hari tasyrik yang terakhir last ni, sewaktu beliau sedang duduk bersama rakan-rakan hajinya, telah diceritakan kepada saya oleh sebahagian mereka bahawa seorang daripada rakan-rakannya yang duduk bersamanya menghulurkan kepadanya secawan teh dengan tangan kiri. Kawan dia pakai tangan kiri kan? Yang hulur dengan tangan kiri. Maka dia menegurnya, wahai saudaraku, hulurkan dengan tangan kananmu, janganlah kamu menyalahi sunnah. Atau seperti mana yang dia katakan, pada waktu itu juga dia meninggal dunia. Lepas dia ucapkan perkataan yang baik tu kan, ikutlah sunnah, mati. Sebab kita tak tahu roh kita nak keluar bila kan. Kalau tahu senang, kita tak tahu. Allah. Jadi masa tengah bubuh gear nak mengumpat orang tu, kalau nak masuk gear kan, kalau malaikat mau cabut nyawa aku ni, suruh khatimah lah kan, bupi balik lah, parking. Janganlah, kita takut kan, kadang-kadang itulah risau kalau sebut sema-sema sebut nama-nama orang ni kan, tak baik lah. Kalau baik tak apa, tak baik, baik ni sebutlah, tak apa, dah apa lah di belakang dia. Pada depan dia tak bagus lah pula, puji dia kan. Baik, semoga Allah merahmatinya dan menghimpunkan kita dan dia bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Betapa indahnya mereka semua menjadi teman antara satu sama lain. Inilah dia kan. Ke-19, mati dibunuh kerana menasihati pemimpin yang zalim. Sabda Nabi SAW, maknanya penghulu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan lelaki yang bangun menasihati pemimpin yang zalim. Dia menyuruhnya dengan kebaikan dan melarangnya daripada kemungkaran, lalu pemimpin tersebut membunuhnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan hukum sebagai hadis sahih oleh Al-Khatib rahimahullah bil jami'. Kemudian masuk pula pujian orang ramai ke atas si mati. Ini pun ada efek juga, ada kesan kan, pujian daripada orang hidup untuk orang mati lah. Tapi jangan tipu lah kan, betul-betul lah kita cakap tu kan. Maksudnya jangan kita kata, oh dia ni bagus semua lah, kita bukan kenal dia pun.
Kita singgah solat dia. Entah mana kita datang kan, tengok ada orang solat jenazah. Lepas tu orang tu yang nak kata apa pada jenazah ini, kita pun sambut baik. Tak akan menipu namanya. Kan? Kita bukan kenal pun. Dia perbuatan tanya tu pun bukan daripada sunnah ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tanya, tak perlu tanya lah. Apa kita nak kata pada mayat ini kan, pendengar kan? Baik. Itu menyalahi ajaran sunnah lah, menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selepas solat jenazah ni terus angkat jenazah pergi kubur lah, tak ada acara apa dah. Itu yang sunnahnya. Setengah oleh orang tu buat macam-macam acara kan. Dah sebelum solat tu dengan tahlilnya apa, Yasin lagi. Lepas tu solat, lepas solat dia baca arwah, tahlil arwah lagi. Semua tu semua benda yang menyalahi sunnah. Sunnahnya lepas solat, habis lah doa dalam solat tadi. Kan? Bagi salam, angkatlah jenazah tu. Pergi cepat kan? Yang ke-26, pujian dari kebaikan daripada sekurang-kurangnya 2 orang dalam kalangan orang Islam yang jujur, yang terdiri daripada jiran yang mengenalinya. Sebab tu kita ni dengan jiran ni kita kena jaga sungguh lah. Sebab jiran ni dekat dengan kita, dia nak jadi saksi untuk kita ni. Oh, dia ni bagus. Seminggu sekali ni mestilah apa dia bagi kat saya. Kan, buah ke apa ke, kan, beras ke apa ke, dia akan bagi. Kan, paling kurang dia akan bagi ikan masin, belacan pun dia bagi kat saya. Kan, sebab macam tu bagusnya dia ni jiran. Serta mereka merupakan orang yang baik, lagi berilmu pengetahuan. Yang ucap kebaikan tadi lah. Ya. Jadi itu mewajibkan bagi semati itu syurga. Terdapat beberapa hadis berkenaan. Itulah ni kita kawan orang yang berilmu, kawan orang yang soleh, ya kan? Nak cari orang soleh di mana, mari sinilah insya-Allah. Insya-Allah semua orang soleh insya-Allah. Ya. Mari tempat-tempat macam ni lah, tak kisahlah mana-mana pun. Bukan sini saja. Tapi mana-mana. Tempat orang soleh berkumpul kan. InsyaAllah. Tempat orang soleh, naik kelab lah. Kan? Ataupun pergi mana-mana tak kisahlah. Tempat-tempat pengawayang ke apa-apa. Itu tempat orang soleh. Hari pertama daripada Anas radhiyallahu anhu. Kita baca makna dia, hadis dia panjang. Telah dibawa satu jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebut kebaikannya. Dan mulut orang ramai memujinya secara berturut-turut. Mereka berkata, dia merupakan seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini persaksian mereka secara jujur, setakat pengetahuan kami. Lalu Nabi SAW bersabda, wajib. Dan dibawa lalu satu jenazah, maka disebutkan keburukannya. Orang cerita dia ni, Allah kan, alhamdulillah Allah mati cepat kan? Hidup menyusahkan makhluk lain. Ya? Jadi orang seronok dia mati. Orang seronok. Ada orang ni, ada. Kan? Ada fitnah orang sana sini. Orang dah letih dengan fitnah dia, tak apalah mati. Mati semua. Jadi dan mulut orang ramai mengutuknya secara berturut-turut. Mereka berkata, dia ialah orang yang paling jahat dalam agama. Lalu Nabi SAW bersabda, wajib. Umar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu telah dibawa lalu dengan satu jenazah, lalu dia dipuji. Lantas Tuhan kata, wajib. Dan telah dibawa lalu kan, pula satu jenazah yang lain dan dikutuk. Lalu Tuhan juga menyebut wajib. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kamu semua puji, nescaya wajib baginya masuk syurga. Masya Allah. Itulah kita nak kan, kita buat baik, kita kenal orang-orang ni yang soleh-soleh ni, supaya bila kita mati, kita buat baik dengan mereka akan sebut kebaikan kita. Dia pergi ziarah jenazah kita, bersolat agak, dia bersembang sama-sama mereka lah. Ya? Dia sebut kebaikan kepada kita. Buatlah apa saja kebaikan yang kita boleh buat. Ya. Kemudian, manakala orang yang kamu semua kutuk, nescaya wajib baginya masuk ke neraka. Para malaikat merupakan saksi Allah di langit, dan kamu semua merupakan saksi Allah di atas muka bumi.
Kamu semua pula merupakan saksi Allah di atas muka bumi. Kamu semua pula merupakan saksi Allah di atas muka bumi. Nabi sebut 3 kali kan. Dalam surah riwayat lain disebutkan dengan lafaz, dan orang-orang beriman merupakan saksi Allah di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang bertutur atas lidah anak-anak Adam dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada seseorang. Maksudnya malaikat itu bercakap dengan lidah kita. Nah, dia malaikat tu menggerakkan lidah kita dan cakap. Ada malaikat yang macam tu nanti kita tak tahu. Kalau orang tu baik, dia cakap baik. Kalau orang tu tak baik, dia cakap yang tak baik. Jadi kita kalau kita tak tahu apa-apa, kita hanya pernah tahu keburukan, dia kita diam. Dia cakap, lah mungkin dia dah taubat dah sebelum dia mati, kita tak tahu. Tu dia dengan Tuhan. Tapi kalau kebaikan, kita cakap, dia sebut, Masya Allah dia ni masa hidup dia baik kan. Jadi sebutlah kebaikan yang kita tahu. Yang kita tak tahu jangan sebut, nanti bohong. Menipu pula, menipu kan. Punyalah nak pahala untuk dia, kita pun cerita untuk dia. Tak boleh lah kan? Buat cerita palsu. Baik, ya. Memang para sahabat macam tu ke? Dia cakap, macam Umar cakap ni ayah orang buku. Okey, penggunaan perkataan fida'aka abi wa ummi. Fida'aka abi wa ummi. Maksudnya nak cerita kata adab mereka dan kasih sayang mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ni orang yang paling dia cinta, melebihi segala-galanya, hatta diri mereka sendiri. Jadi maknanya ayah tu orang yang paling besar lah, dan ibu dia orang yang paling besar dalam kehidupan dia. Jadi ayah dia dan ibu dia dijadikan sebagai tebusan untuk membebaskan Nabi SAW. Itu percakapan lah. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Maksudnya aku akan gadaikan ayah dan ibuku semata-mata untuk kehidupanmu. Maksudnya contoh kata kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bila bercakap dengan Nabi, dia kata fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Ibu dan ayahku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Maksudnya nak kata cinta mereka terhadap Rasulullah SAW mengatasi segala-galanya. Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, uhibbuka min kulli syai'in hatta min nafsi. Qala la ya Umar. Okay? Umar kata, ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada segala-galanya kecuali diri saya. Saya sayang diri saya, lepas tu baru saya sayang Rasulullah. Ya, sampai kita tahu. Hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'in hatta min nafsika. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sempurna iman kamu sehingga engkau cintai lebih dari segala-galanya walaupun diri kau. Umar berkata, uhibbuka min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang aku cintakan engkau daripada segala-galanya walaupun diri aku. Nabi kata, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna iman. Di mana kecintaan terhadap Nabi SAW mengatasi kecintaan terhadap manusia lain walaupun ibu bapa kita. Maksudnya. Kemudian daripada Abul Aswad Ad-Daili katanya, mana hadis, aku datang ke Madinah, di situ telah tersebar satu penyakit, mereka meninggal dunia begitu cepat di Madinah. Aku pun duduk bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dibawa satu jenazah dan dia dipuji. Umar berkata, wajib. Ini zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Aku bertanya, apa yang wajib wahai Amirul Mukminin? Maksudnya Umar jadi khalifah masa tu. Dia menjawab, aku berkata seperti yang pernah disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa orang Islam yang telah disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan, nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga. 4 orang. Kami yang para sahabat bertanya, kalau 3 orang pula bagaimana? Nabi menjawab, 3 orang juga begitu. Kalau 3 orang puji dia, okey juga lah. Kami tanya lagi, kalau 2 orang pula bagaimana? Nabi menjawab, 2 orang pun juga begitu. Kemudian kami tidak bertanya kepada baginda tentang seorang saksi. Ya.
Dia pun tak tanya dah. Lepas takut Nabi kata tak. Keletak kau. Jadi tak tanya, lebih baik daripada tanya. Mudah-mudahan seorang pun jadi juga. Dia berbimbang takut Nabi kata, seorang tak tahu. Jadi tak tanya lah. Cukuplah dekat dua orang tanya, dia pun ambil faham bahawa seorang pun okey jugalah. Macam tu. Sahabat-sahabat ni. Hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang meninggal dunia lalu disaksikan ke atasnya 4 orang dalam kalangan jiran yang terdekat. Jiran ni kita kena jaga semua. Jangan bagi sakit hati jiran. Ya. Jangan cari gaduh dengan jiran. Jangan muka masam dengan jiran. Jumpa jiran tu kena muka manis selalulah. Walaupun kucing dia birak dalam basuh rumah kita. Itulah dia. Jiran ni kena saling faham, memahami lah jiran kan. Hak jiran ni besar lah. Kalau dia menyakiti hati kita, kita sabar, kita dapat pahala, dia berdosa lah. Tapi kalau kita baik lagi, kita maafkan dia lah. Kalau kita boleh beritahu, kita beritahu lah. Cara baik kan. Jadi, kalau tak mau gaduh, bagi kek dulu kat dia. Begitu tadi dia kucing berak rumah saya lah. Ya ke? Ya ke? Maknanya mungkin masa tu dia tak tergamak nak marah dekat kita lah. Sebab ada benda kita sedang bagi dekat dia kan. Saya pada cakap je lah, jiran saya jauh kan? Saya jauh, jiran dekat sebelah je lah. Kalau jiran ramai-ramai ni kan, macam tu lah. Kemudian susah kan. Sebab Jibril ni sentiasa pesan pada Nabi SAW, buat baik pada jiran ni. Sampai aku ingat jiran ni akan mewarisi aku. Sampai Nabi ingat jiran tu akan jadi waris dia. Kena Jibril pesan macam tu dekat dia. Kemudian yang ketiga, kita baca tadi kan, dia kata orang dalam kalangan jiran yang terdekat bahawa mereka tidak mengetahui daripadanya melainkan kebaikan, kecuali Allah Ta'ala wa tabaraka berfirman, sesungguhnya aku telah menerima kata-kata atau persaksian kamu semua, dan aku telah mengampuni untuknya apa yang kamu semua tidak tahu. Masya Allah. Kan dosa yang dia buat kita tak tahu kan, Allah ampun. Ketahuilah bahawa berdasarkan himpunan ketiga-tiga hadis ini, ia menunjukkan bahawa perbuatan bersaksi ke atas jenazah bukan hanya terhad bagi para sahabat, bahkan diumum kepada semua orang yang beriman selepas para sahabat radhiyallahu anhum yang mengikuti jejak langkah mereka dalam iman, ilmu dan kejujuran. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala telah menetapkan perkara ini dalam kitabnya Fathul Bari. Sila rujuk kitab tersebut untuk tambahan maklumat. Pada zahirnya, hadis yang mengaitkan kesaksian 4 orang dalam hadis ketiga adalah sebelum hadis Umar yang disebutkan sebelumnya sebentar tadi. Padanya terdapat penjelasan bahawa memadai dengan persaksian 2 orang. Dan inilah yang menjadi pegangan. Tadi yang seorang tu dia tak sayang Nabi SAW kan? Itu harapan je lah. Tapi biasanya kalau orang baik takkan seorang yang nak puji dia. Kalau orang tu baik takkan seorang yang nak puji dia kan? Itu ramai yang akan sebut tentang kebaikan dia, semua doakan untuk dia. Tambah yang meninggal tu adalah ulama-ulama besar ni kan. Berkenaan ucapan sebahagian orang yang diucapkan selepas solat jenazah, ada yang kita sebut tadi. Apa yang kamu semua saksikan ke atas jenazah ini? Kalau kita, apa nak dikata kepada jenazah ini? Kalau kita kan, saksikanlah ke atasnya dengan kebaikan. Maka mereka menjawab, soleh. Maknanya perbuatan ini bukan di Malaysia saja kan? Di Timur Tengah pun orang buat benda macam ni. Jadi tak sunnah ni. Dia orang baik, atau seumpamanya kalau kita di sini baik, maka ini bukan yang dimaksudkan dalam hadis. Ini salah istinbat. Persaksian. Salah istinbat. Jadi maknanya pujian terhadap jenazah ni secara spontan macam tu. Bukan ada seorang tanya yang lain sebut, bukan macam tu maksudnya. Dia secara spontan, kita sembang sama kita telefon kan. Sembang telefon ke, jenazah duduk dalam depan ke, sambil cerita tentang kebaikan. Dia pun cerita tentang kebaikan kawan kita tadi.
Itu tak sebenarnya ada seorang nak tanya, yang lain menyambutnya baik, bukan macam tu. Itu salah istinbat, salah faham daripada maksud hadis. Bahkan dia merupakan bid'ah yang buruk lah, perbuatan mengadakan amalan yang tak diajar oleh syariat. Oleh itu, kerana ia tidak pernah dilakukan oleh para salaf, hal itu kerana ia tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Salaf ni generasi awal lah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini maknanya perkataan salaf. Dan kerana pada kebiasaannya orang yang berkata demikian tidak mengenali jenazah, bahkan barangkali mereka bersaksi dengan apa yang menyalahi pengetahuan mereka semata-mata untuk memenuhi permintaan orang yang meminta kesaksian ke atas jenazah. Macam kita lah duduk di satu qaryah tu kan, bukan kita kenal semua orang pun. Mungkin kita kenal wajah dia, nama dia kita tak kenal, sebab kita tak sempat nak sembang dengan dia. Masing-masing itu pun yang pergi masjid dia, solat, tengok selisih, oh kenal. Okay? Jumpa dekat jalan mana, oh kenal, tapi nama pun tak tahu. Sebab satu kampung bukan ramai kan, bukan sikit ramai. Nak kenal nama seorang-seorang mungkin payah sikit lah. Dekat tanya sekali nama tu mungkin tak ingat lagi kan. Jumpa kali kedua nak tanya nama lagi. Kali ketiga segan nak tanya orang. Nama siapa? Semalam dah tanya. Kan lupa. Jadi angguk-angguk kepala je kan. Gitu. Jadi hak kenal betul-betul takkan tak ada 4-5 orang kita kenal nama dia kan. Hak yang baki tu, yang 300 lagi dalam kampung tu kita tak kenal semua nama. Itu pun kalau kita jenis bermajlis, selalu bermajlis kan, tengok majlis yang kita biasa, majlis solat je lah. Solat tu pun takbiratul ihram, salam, zikir, ikut sunnah Nabi, balik je lah. Tak ada acara-acara nak salam pusing kan. Tak ada salam pusing. Salam pusing, saya pun tak pandai buat salam pusing kan. Dia bangun dia salam sambil berselawat kan. Oh, pusing lah. Pandai dia buat. Itu juga tak sunnah kan. Kan salam keliling tu kan. Kita tak pandai. Sebab benda tu tak sunnah buat apa kan. Dia tak sunnah, dia sebaliknya lah. Dan dia kata kerana pada kebiasaannya orang yang berkata demikian tidak mengenali jenazah, maka bahkan barangkali mereka bersaksi dengan apa yang menyalahi pengetahuan mereka semata-mata untuk memenuhi permintaan orang yang meminta kesaksian ke atas jenazah. Disangkaan mereka ia dapat memberi manfaat kepada jenazah, dan akibat kejahilan mereka bahawa persaksian yang memberi manfaat ialah yang menepati keadaan jenazah semasa hidupnya. Kita kenal dia betul-betul kan, tak apa. Tapi kalau tak kenal, macam mana? Seperti mana telah ditunjukkan oleh hadis yang pertama yang bermaksud, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang bertutur atas lidah anak-anak Adam dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada seseorang. Mana malaikat bercakap guna lidah kita. Ya. Itu masuk hadis. Baik, kematian pada waktu gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari, kan? Baik, apabila bertemunya kematian seseorang dengan gerhana bulan atau matahari, ia tidak menunjukkan sesuatu keistimewaan pun. Tak ada apa-apa keistimewaan. Kepercayaan yang mengatakan bahawa ia menunjukkan keagungan jenazah, ia adalah khurafat jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kematian putranya Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu berlakunya gerhana matahari kebetulan. Lalu Rasulullah bangun untuk berkhutbah. Baginda memulakannya dengan memuji Allah, kemudian bersabda kepada jemaah dia, amma ba'du. Amma ba'du maksud adapun selepas itulah, selepas memuji Allah, berselawat ke atas Rasulullah, ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dahulu orang-orang jahiliyah berkata, sesungguhnya tidak berlaku gerhana matahari dan bulan kecuali kerana kematian seorang yang agung. Tetapi hakikatnya kedua-dua itu hanyalah dua tanda daripada tanda-tanda keagungan Allah. Kedua-duanya tidak bergerhana kerana kematian seseorang atau kerana kelahiran seseorang. Akan tetapi Allah menakutkan hamba-hambanya dengan gerhana tersebut, ya, iaitu tentang kiamat lah.
Oleh itu apabila kamu semua melihat gerhana, maka hendaklah kamu semua berlindung dan meminta tolong dengan cara mengingatinya, berdoa memohon keampunan kepadanya dan bersedekah, memerdekakan hamba, serta mendirikan solat di masjid-masjid sehinggalah gerhana tersebut tamat. Habis dah sini. Kemudian masuk pula memandikan jenazah. Jadi cepat sikit sebab saya tak baca yang teks Arab dia. Kalau teks Arab kemudian saya nak terjemah, itulah dia jadi berganda sikit lah masa dia. Okey, maknanya mandi. Dah meninggal kena mandi lah. Jangan tangguh lagi. Kan? Dah memang pasti dah meninggal. Dah pergi panggil doktor dah. Telefon doktor cek dah. Dah meninggal. Kan? Polis bagi surat dah. Kan? Sambil polis bagi surat tu kita mandikanlah sebab doktor dah bagi keputusan kematian tadi kan. Mandikan jenazah, jangan tangguh-tangguh lagi. Tunggu berjam-jam kan, kesian jenazah tadi. Kita yang belajar tak apalah, yang tak belajar ni tak kena bagi tahulah kat family kita, anak kita kan. Jadi kalau nak mati kau jangan tangguh-tangguh. Segera kan pelaksanaan tadi. Sebab kalau kubur tempat yang baik untuk kita, baiklah tempat kita akan pergi. Tempat lebih baik daripada apa yang kita duduk sekarang. Lebih baik. Macam mana dia kata dalam tanah gelap pula, sempit pula kan. Yalah, itu maknanya kita tengok dari sudut pandangan dunia. Dari sudut pandangan alam yang satu lagi, kita tak boleh jangkau dengan akal kita. Ya, dibuka pintu syurga, diberi kelapangan. Kan sehingga dikatakan kepada kita, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin. Macam mana? Kan? Nam naumatal arus. Macam tu kan. Tapi kita tak boleh nak faham. Tapi tak boleh nak imagine lah macam mana. Benda alam sebelah kan. Alam sebelah. Dia pun tak tahu dah apa yang berlaku di dunia. Kita pun tak tahu apa berlaku dekat dia. Tak tahu. Doa je lah sampai. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka wajib ada satu golongan daripada orang ramai untuk segera memandikannya. Segera. Tengok. Yang tangguh-tangguh lama kan. Ini nak kena tunggu juru mandi. Masa mandi hari tak ada juru mandi pun mandi sendiri lah. Bila mati nak kena panggil orang khusus mandi. Dah kita boleh kan. Suami mandikan isteri dia. Kan? Suami mandikan jenazah isteri. Isteri mandikan jenazah suami. Nah, anak-anak kalau suami meninggal, isteri dan anak-anak laki-laki lah yang membantu kan. Kalau kalau isteri meninggal, suami yang mandikan dan anak-anak perempuan yang membantu dia. Itu kaedah lah, mandi. Bukan bayar. Kita duk rasa susah mandi jenazah ni, susah macam mana? Kan tak susah. Mandi orang sakit lagi susah. Kemudian dia kata, dalil mengenai penyegeraan tersebut telah disebutkan pada poin yang ke-17. Pada saat poin D, manakala wajib memandikan jenazah pula telah diperintahkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, segera dan wajib. Kan? Masing-masing ada dalil tersendiri. Pertama, sabda baginda tentang seorang laki-laki yang berihram yang mati akibat terjatuh dari untanya, lalu unta tersebut memijak lehernya sehingga patah, mati. Nabi kata, irsiluhu bima'in, mandikan dia dengan air. Ini dah lepas dah ni, pada poin yang ke-17, poin D. Maksudnya orang mati ihram, dia mandikan dia dengan air tanpa ada minyak wangi lah, tanpa ada wangian, air biasa. Yang kedua, sabda baginda berkenaan jenazah puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zainab radhiyallahu anha. Nabi kata, irsilnaha thalathan, mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih, yakni ganjil lah, atau 9 atau 11. Tengoklah kan, mana yang lebih membersihkan. Saya tengok orang yang mandi jenazah kan, ramai yang tak ikut sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab jaga aurat jenazah kan, mana boleh tengok aurat jenazah. Walaupun anak dia, isteri dia tak apa, suami dia tak apa,
Anak mana boleh tengok aurat ayah dia ataupun mak dia. Ya kan? Ketika nak mandikan jenazah tu mana boleh tengok aurat. Mana gosok di bawah kain tadi kan. Itu yang ni dia boleh tengok. Saya tengok tu apa. Imam suruh buat macam ni kan. Allah, sedihnya kita. Imam pun imam muda juga kan. Dia tak apa, anak tengok tak apa. Mana boleh. Kita nak cakap, macam mana nak cakap ni kan. Tak ada autoriti ya. Tak boleh cakap, mana cakap-cakap lah. Banyak menyalahi sunnah lah cara pemandian jenazah. Menyusahkan. Kemudian keseluruhan hadis akan disebut secara lengkap dalam perbahasan seterusnya. 29. Perkara-perkara yang diambil kira ketika memandikan jenazah. Pertama, mandi 3 kali atau lebih. Kan? Maknanya kalau boleh kena ada buat tim, ada tim. Dan kalau sebelah Rahman Putra sana ada tim muslimat, Kak Roya and geng kan. Rahman Putra dia ada geng muslimat dah. Tim pengurusan jenazah. Muslimin tak buat. Muslimat ada. Rahman Putra. Depa yang ni kalau ada muslimat meninggal kat sana kan, depa yang uruskan. Alhamdulillah lah. Jadi kan. Ya agak orang yang tak belajar sunnah kan. Jadi kena buat kalau boleh ada tim. Orang. Kita di kawasan sekian-sekian kan. Masalah mesyuarat lah. Kita kena buat juga tim untuk uruskan jenazah kawan kita yang meninggal. Dan kita pun pesan pada anak-anak kalau mak mati yang uruskan jenazah sekian-sekian. Yang mandikan. Ada kawan-kawan mak sendiri lah, kami ada tim kami. Supaya apa? Supaya kita kata tak berlaku perkara-perkara bid'ah tadi kan. Dalam pengurusan jenazah. Jadi mudah, tak jadi payah. Gitu. Baik, pertama mandi 3 kali atau lebih. Jika mereka yang memandikannya fikir ia diperlukan. Kenapa lebih sikit ni? 7 kali tak cukup, tambah lagi 2. 9 kali kan. Ini tengok kan, dia nak mandi kena panggil anak-anak. Seorang Maisa, seorang satu gayung. Jiru mak kan. Anak seorang beratus, seorang. Mana adalah sunnah macam ni? Mana sunnah? Lah, nanti tengoklah. Tengok orang yang mandikan tadi. Dia faham lah macam mana. Dia kata, mana cukup 3 kali ni? 5 kali tak cukup, 7 kali tak cukup. Tambah lagi 2 kali, 9 kali ya. 9 kali kan, tengok lah. Keperluan kan. Bukan pipe tu, tak kisahlah pipe tu kan. Agaklah, kan biasa ada baldi juga kan. Tak kisahlah macam mana, janji kita rasa benda tu dah bersih. Itu. Apa hikmahnya Ustaz? Jangan ganjil. Wallahu ta'ala alam. Hikmah dia Nabi SAW tak beritahu. Tapi innallaha witrun yuhibbul witra. Ada hadis sebut Nabi kata, sesungguhnya Allah itu ganjil, Allah sukakan yang ganjil. Allah sukakan yang ganjil. Nabi kata Allah itu ganjil, witir. Allah Maha Esa. Kan? Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah sukakan yang ganjil. Jadi maknanya ganjilnya 3, 5. Witir pun ganjil kan? Supaya witir ganjil. Jadi Allah sukakan yang ganjil. Hikmah dia tak tahu siapa. Kalau kita baca ruqyah apa, kita nak baca yang ganjil kan? 7 kali baca surah Fatihah ni 7 kali. Maknanya, yalah. Terpulang pada kita nak buat yang ganjil kan? Subhana Rabbil Azim 3 kali. Subhana Rabbil Ala 3 kali. Yang ganjil. Nabi kata Allah ganjil, Allah suka yang ganjil. Kita buat yang ganjil lah. Gitu. Itulah hikmah dia, wallahu a'lam. Baik. Kedua, mandi dengan bilangan yang ganjil lah. Yang ketiga, sebahagian mandian itu dicampurkan dengan daun bidara atau yang sepertinya, yang boleh membersihkan seperti usnan, sejenis tumbuhan, dan sabun. Kalau kita di sini dulu orang guna akar sintuk. Sintuk kan? Sintuk ni akar. Dia jadi boleh, mana dia boleh mengeluarkan jenis buih tu. Bila kita mandi dia boleh, dia jadi kesat, boleh mengeluarkan daki lah.
Air sintuk kan. Pernah tengok tak kayu sintuk? Google kayu sintuk, akar sintuk. UUM sintuk tu lah, sintuk. Nama benda tu lah tu. Akar sintuk, pokok sintuk. Kemudian yang keempat, sekarang ni kita guna sabun je lah. Sekarang ni kan, sabun untuk bersihkan jenazah tadi. Sabun mandi, tak kisah sabun yang betul ke, sabun yang jenis kan, yang picit tu ke, sabun. Yang keempat, mencampurkan mandiannya yang terakhir dengan wangian. Mencampurkan dengan kapur barus lagi baik lah. Air kapur barus tu kan, pecah kan. Sebab kita beli, kalau beli set jenazah tu kan, dulu yang sempat beli ada saya ingat kotak tu, kit jenazah tu, bisa letak sana tu. Kalau sebelah sana Kak Maria tu, dia ada kotak tu kan. Dalam kotak tu semua cukup resep. Berapa ratus ke dia? 100 setengah kan? 2 setengah. Jadi maknanya kalau tim tu kan, tim pengguna jenazah tu dia ada dalam kotak tu simpan. Kalau ada kawan-kawan yang meninggal, dia nak uruskan, jadi semua dah ada dalam tu, set komplit lah, ada dalam tu. Kemudian yang kelima, menguraikan dandanan, ikatan rambut lah, serta membasuhnya dengan baik lah, rambut yang berdandan tadi kan. Keenam, menyikat rambutnya, sikat rambut. Yang ketujuh, mengikat rambut dengan 3 ikatan. Jika jenazah tersebut ialah perempuan dan diletakkan ikatan tersebut di belakang, dijadikan tiga bahagian lah, kiri kanan. Kalau boleh didendankan rambut dia kan, pintal tu 3 dendan tu, maka diletakkan di bahagian belakang dia lah. Kan masa nak kafan itu kan, rambut jadi yang 3 bahagian tu letak di belakang dia. Ini sunnah. Yang ke-8, memulakan mandian di bahagian kanan dan anggota-anggota wudu. Bahagian kanan dan anggota-anggota wudu, mulakan mandian di situ. Ke-9, yang menguruskan mandian jenazah lelaki ialah orang lelaki, dan menguruskan mandian jenazah perempuan pula ialah orang perempuan, melainkan yang telah dikecualikan, seperti mana yang akan diterangkan kemudian. Dan dalil untuk semua perkara ini ialah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha katanya. Masuk hadis, Nabi SAW masuk menemui kami sewaktu kami sedang memandikan Zainab, putrinya. Zainab meninggal kan, maknanya Nabi jumpa kaum wanita dia lah, antaranya Ummu Athiyyah. Baginda bersabda, bukan Nabi ada tempat mandi tu, taklah. Baginda bersabda, mandikan dia sebanyak 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali, atau lebih dari itu, jika kamu semua fikir ia diperlukan. Ummu Athiyyah radhiyallahu anha katanya, saya tanya, adakah memandikannya dengan bilangan ganjil? Baginda menjawab, ya. Dan jadikan mandian yang terakhir dengan kapur barus atau sedikit daripadanya. Apabila kamu semua sudah selesai mandikannya, maklumkan kepadaku. Nabi kata. Ini bermakna Nabi tak ada di situ lah, Nabi tak luar sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami selesai memandikannya, kami pun memaklumkan kepada baginda. Baginda mencampakkan kepada kami izar. Kepada izar, punat bawah tu, 89 kat bawah tu, iaitu kain sarung yang menutupi separuh badan bahagian bawah. Itu izar dia panggil. Dalam konteks alam Melayu kita, kain pelekat adalah gambaran yang terbaik lah buat izar. Ya, itu maksud dia, kain pelekat tu kan, orang lelaki. Betul kain batik kan, izar. Baginda bersabda, jadikan kain itu sebagai lapisan pertama yang membaluti bahagian badannya. Dia, yakni Ummu Athiyyah, berkata, kami menyikat rambutnya menjadi 3 bahagian. Dalam riwayat lain, kami menguraikannya kemudian membasuhnya. Lalu kami membuat rambutnya menjadi 3 jalinan, 3 dandanan tu lah, dandan kan. 2 di bahagian kiri dan kanan, manakala 1 lagi di bahagian jambulnya, di atas ni.
dan kami letakkannya di bahagian belakangnya. Dia Ibnu Atiyah berkata, baginda bersabda kepada kami, hendaklah kamu semua mulakan dengan bahagian kanannya dan anggota-anggota wuduknya ketika mandi itulah. Baik, rambut ni bila nak dendam, bila selesai mandi lah. Selesai mandi dah kan, sebenarnya nak kafan dia, masa tu lah, ya, dikeringkan rambut dia tadi. Ke-10, menggosok badan jenazah dengan cebisan kain di bawah kain. Nampak tak? Letakkan kain tutup tubuh dia. Maka maknanya tangan kita ni di bawah dengan bungkus kain lah, kan, di bawah kain tadi digosok, kan, anggota badan dia tadi. Maknanya kulit kita tak sentuh dengan kulit dia lah, kita pakai kain. Selepas menanggalkan semua pakaiannya, maksudnya ditutupkan kain tadi, nak tanggal dia macam mana? Orang meninggal ni payahlah kita nak tanggal-tanggal baju, gunting ya. Ya, gunting. Supaya kita senang nak tanggal. Kalau nak tarik baju tu macam mana kan? Susah sikit kan. Kalau boleh buatlah, tak boleh gunting kan. Kalau tak boleh kan. Gitu. Inilah yang diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Terjemahan dia, ketika para sahabat hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kita tidak tahu adakah kita hendak menanggalkan semua pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tanggalkan pakaian jenazah-jenazah dalam kalangan kita yang lain, ataupun kita cuma memandikan baginda bersama pakaian baginda. Tak tahu apa macam mana ni. Ketika mereka sedang berselisihan, Allah jadikan mereka tertidur. Sahabat-sahabat yang nak mandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tertidur. Kata siapa? Ali, kan, Al-Abbas. Lepas tu apa nama anak Al-Abbas tu kan? Tu ialah Fadl bin Abbas. Sehingga tiada seorang lelaki di kalangan mereka melainkan dagu mereka menyentuh dada mereka. Terlena. Kemudian ada seseorang melaungkan sesuatu daripada sudut rumah. Mereka dengar satu suara. Semua dengar. Mereka tidak tahu siapakah dia. Katanya, adalah kamu semua memandikan Nabi SAW dalam pakaian baginda. Mandi dengan pakaian dia sendiri. Lalu mereka pun bangun dan memandikan baginda dalam jubah baginda SAW. Mereka menjirus air di atas jubah baginda dan menggosok baginda dengan jubah tersebut. Jadi, kan? Dan bukan dengan tangan mereka. Jubah tadi kan, di atas jubah digosok Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalaulah dahulu aku tahu apa yang aku tahu sekarang. Maksudnya, kalau aku teringat dulu Nabi pernah kata apa dekat aku. Nabi pernah kata dekat dia kan ketika sakit kepala kan. Aisyah kata, wa ra'sa, sakitnya kepala aku. Nabi kata, bal ana wa ra'sa. Bahkan aku yang sakit kepala kan. Nabi kata, apa yang jadi masalah kamu kalau kamu meninggal? Aku yang mandikan kamu, aku yang kapankan kamu, aku solatkan kamu, aku kebumikan kamu. Apa masalah? Aisyah kata, begitu kamu boleh cari isteri lain lah. Cemburu sikit lah. Itu dah hadis tu lah. Baik. Jadi Aisyah kata, kalau aku teringat dulu lah, nescaya tidak ada yang memandikan baginda melainkan isteri-isteri baginda. Tapi dia tak teringat hadis tu waktu tu. Mana itu semua kehendak Allah Ta'ala lah. Kalau dia teringat, mana yang memandikan isteri Nabi SAW semua adalah isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhu. Tapi aku tak. Itu yang mandikan dia Ali, Al-Abbas, pak saudara dia kan, sepupu dia. Lepas tu apa nama, hamba suruhan kepada Al-Abbas. Itu ya yang melaksanakan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, tujuan menutup badan jenazah dan menggunakan cebisan kain untuk menggosoknya adalah supaya tidak dilihat dan tidak disentuh auratnya. Itu. Dan yang sahihnya aurat lelaki adalah daripada pusat hingga ke lutut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina surrati wa rukbati auratun. Apa yang di antara pusat dan lutut adalah aurat orang lelaki lah.
Dan hadis Nabi SAW, al-fakhidhu auratun, paha adalah aurat. Tapi kalau aurat perempuan dengan perempuan, maknanya daripada tempat rantai ni kan, kalungan tadi, sampai ke separuh betis lah. Maksudnya pakai rantai dia kan, rantai dia di tempat itu, sini sampai separuh betis. Itu perempuan dengan perempuan lah, tak kira dengan anak dia ke, dengan anak perempuan dia ke, kecuali dengan suami lah, itu spesial lah. Suami ataupun dengan isteri dia. Sebab suami dan isteri tidak ada batasan aurat. Tapi dengan anak-anak, itulah dia batasan aurat dia, sini separuh kalung tu kan, sampai di separuh betis dia. Itu. Kemudian bagi sesama wanita muslimah, mestilah tutup aurat mereka selain tempat-tempat perhiasan, ya, seperti kepala, telinga, tengkuk, bahagian atas dada, bahagian yang digantung rantai kan, lengan bawah, dan sedikit anggota badan, iaitu bahagian dumluj. Apa dumluj? Iaitu gelang diletakkan di bahagian lengan atas. Dia kata kaki dan bawah betis. Selain daripada yang disebutkan ini adalah aurat yang mestilah ditutup, tidak boleh dilihat oleh wanita seperti mahramnya. Haram bagi wanita muslimah untuk membukanya di hadapan mereka, kerana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak-anak bagi saudara-saudara laki-laki mereka, atau anak-anak bagi saudara-saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam. Jadi kalau perempuan tak Islam pun maknanya tak ada dalil yang mengkhususkan, maka macam tu jugalah. Yang ke-12, habis. Dia maksud tak ada, dia suruh saya keluar. Okay lah. Jadi yang ke-12, ada soalan apa tak? Ustaz, Saya hadis mati malam Jumaat kan tak banyaklah. di sini sahih insya-Allah. Dalam kitab ni semua hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Yang doktor itu yang riwayat yang macam mana? Wallahu a'lam. Tapi insya-Allah mana mati hari Jumaat atau malam Jumaat adalah hadis yang sahih. Jadi tak kisahlah mana sebab kita kata pendhaifan ataupun pentasrihan hadis ni ijtihad para ulama hadis. Jadi mana kita yang belajar ni mana kita berpeganglah. Kan? Pada mana yang kita siqah berada kita insya-Allah. Mungkin A bagi dia dhaif, C B bagi dia sahih. Tapi kalau Syekh Al-Albani rahimahullah taala setakat ni, yang dia adalah seorang muhaddis yang teliti dalam sahih dan mendhaifkan hadis. Ala kulli hal dia adalah seorang manusia yang tidak maksumlah. Tapi kalau kita berpegang dengan apa yang dia sebut, insya-Allah ya, itu ilmu lah. Insya-Allah ilmu yang sahih. Meninggal di bulan
Ramadan, mana meninggal di hari yang baik ya. Wallahu ta'ala alam hadis tentang tu. Ya. Yang penting kita meninggalkan amalan soleh. Bulan Ramadan adalah bulan amalan soleh. Tapi kalau bulan Ramadan puasa pun tak mati, ha? Tak puasa. Tak puasa dengan tak ada sebab lah saja tak puasa. Mati. Mati di bulan yang baik tapi dia tak baik. Dia tak baik. Tapi kalau mati di bulan yang baik, sedang dia dalam amalan yang baik, insya-Allah lah. Mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Mati yang baik. Sebab bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ni bulan yang baik, bulan puasa. Tentu orang buat amalan yang soleh. Yang buat yang soleh tu dia orang beriman yang soleh jugalah. Tapi kalau orang soleh, macam itulah dia di bulan yang lain pun macam tu juga, bulan tu macam tu juga. Game plastik hitam apa kata. Tapi kalau game plastik hitam pun yang dia memang tak boleh puasa musafir ke apa-apa, itu tak pakai plastik pun tak apa. Boleh je. Makan dalam bas, relax je. Dalam bas. Sebab musafir. Tak pergi Penang. Pukul 12 tengah hari. Buka makan bekal atas bas. Kena bawa sampai bawah bas lah. Pasal bau bas dia kata nak makan nanti sampai bawah. Segan, dia kata segan apa? Boleh apa makan? Bukan berdosa. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu. Ya. Tengok keadaan orang tu. Sebab Nabi ada seorang sahabat puasa kan, sampai pingsan. Nabi kata tidak ada kebaikan puasa dalam perjalanan. Ya, tapi kalau kita dalam keadaan sekarang kan lekon dan sebagainya kan, pergi Perlis tu buka puasa dah. Duduk atas kereta api, ATS kan, business class pula tu. Ya, itu sampai Perlis azan maghrib. Tak ada rasa apa-apa kan, tak ada rasa letih apa. Kalau dulu puasa ialah naik unta, naik kuda kan. Sekarang dalam kereta. Itu pun terpulang pada kita. Nak berbuka pun boleh. Tapi wajib kena bayar lah hutang. Qadha. Itu dia. Tapi boleh buka puasa. Ada soalan yang lain? Ustaz yang tadi mati syahid, Ya. lihatkan tempat dia di syurga kan. So masa nazak, bukan roh pun diperlihatkan tempat. Ya, masa nazak ni maknanya dia dah tahu dah keadaan dia macam mana. Sebab ada malaikat yang mari nak cabut nyawa tu kan. Kalau dia orang roh yang kafir yang tak baik ni, dia tak nak keluar, dia selerak dalam tubuh dia. Ya, sebab dia tahu tempat dia tu dah tak baik dah. Dia nampak ada malaikat-malaikat yang hitam legam, yang bawa kafan daripada neraka, busu, dah nampak dah. Sebab tu masa nazak tadi, kalau kita nak taubat tak terima dah taubat. Roh sampai di halqum taubat dah tak diterima. Ya. Sebab dia nampak dah. Nampak malaikat. Ya. Itu. Ya. Kalau orang kafir zalim kan, Boleh. Ya. Boleh terpulang doa pada kita, doa yang menzalimi kan. Tak masalah apa. Sebab tu doa kan, doa kita doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa arsil, kan dalam doa tu arsil alaihim kalban min kilabika, hantarkanlah ke atas mereka anjing daripada anjing-anjingmu. Nah, supaya membinasakan mereka. Kita doakan kebinasaan ke atas mereka. Maksud kebinasaan, kematian dan kehancuran. Wazazil aqdamahum, goncangkan tempat pijak, tempat duduk mereka. Kita doakan. Sekarang kan kita doakan. Sekurang nazilah. Nabi SAW doa 5 waktu. Kita hari ni hari Jumaat. Ataupun kunut subuh. Kunut subuh kan ada doa kan. Zuhur asar kita tak kunut. Tak nazilah. Zuhur asar, maghrib isyak. Dia pun tak berkunut nazilah tadi. Tak tahu takut tak sah solat kot. Sedangkan Nabi kunut nazilah ni 5 waktu. Sehari semalam. Siang malam kunut nazilah. Kalau masjid ke hari Jumaat dengan solat subuh ya. Zuhur tak ada apa. Sepatutnya doa. Kan? Setiap solat. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum mansurna alaihim ya rabbal alamin. Habis masa kan? Ada ustaz lain masuk? 10.30. Tak saya. Kau cuma semua nak minum teh kot. Peluang kan? Itulah dia insya-Allah. Doa kan? Ya, supaya Allah Taala binasakan Yahudi ni.
Kalau kita tak doa pun dia buat akan binasa juga. Kan Nabi dah sebut dah, dia akan semua akan dibunuh. Kejahatan bangsa Yahudi ni tak terperi lah. Para Nabi dia berbunuh sepagi 70 orang. Sepagi. Kan? Nabi mereka, bangsa mereka, bangsa Israel, bangsa Yahudi, berbunuh. Lepas tu tengah segi berniaga, relax, kita tak ada apa-apa. Pergi pasar, buka kedai macam biasa. Jadi bunuh, ambil. Jadi kita tak payah apa dengan bangsa ni. Nabi dah beritahu dah, orang dia pun macam tu. Memang jahat, tak boleh buat kawan. Macam ular tedung. Kawan ular tedung, ada orang kawan. Akhirnya ular tedung tu katuk dia. Raja ular dekat siapa kan? Dia kawan dengan ular. Benda-benda tu kan boleh buat kawan. Kucuk ular kan, tak ada kerja. Dia kucuk ular kan. Sekali ular tu ngap hidung dia. Mati. Su'ul khatimah. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.